Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4, bab 7 graf gerakan, bahagian 2, 7.2. Kita imbas kembali kepada tajuk 7.1 iaitu jarak masa. Perkara penting yang kita perlu tahu ialah lihat kepada graf untuk mencari jarak. Kita akan rujuk kepada paksi Y. Kita lihat di sini jarak adalah paksi Y. Di sini jarak menunjukkan 8 km. Untuk mencari tempoh masa ialah merujuk kepada paksi X. Iaitu masa adalah 40 minit. Untuk mencari laju, kita akan mencari kecurunan bagi graf yang melibatkan dua titik. Dan untuk mencari purata laju adalah jumlah jarak baikan masa. Kalau di sini kita lihat pada graf, jumlah jarak adalah 8 km dan masa yang diambil adalah 40 minit. Jadi purata laju sama dengan 8 km bahagikan dengan 40 minit. 7.2 graf laju masa. Di sini kita akan mempelajari 7.2a memahami tentang graf laju masa. 7.2b kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Dan 7.2c mentafsir graf laju masa. 7.1a memahami tentang graf laju masa. Di sini kita lihat kepada graf laju masa. Pada suatu graf laju masa, kita lihat pada paksi mencancang. Paksi mencancang menunjukkan laju. Paksi mengufuk iaitu paksi X mewakili tempoh masa yang diambil. Kecurunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Pada graf yang berwarna merah ini, maka di sini adalah kecurunan dan kecurunan menunjukkan di sini adalah hal laju ataupun pecutan. Dalam memahami tentang graf laju masa, di sini kita akan melukis graf laju masa. Graf laju masa yang dilukis apabila diberi maklumat berkaitan suatu gerakan seperti yang pertama A iaitu jadual laju masa, B persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa. Melukis graf laju masa berdasarkan jadual laju masa. Boleh rujuk kepada buku teks muka 195. Lihat kepada contoh. Jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Jadi jadual telah diberi, maka kita akan lakukan langkah-langkah berikut. Dalam penyelesaian, langkah yang pertama A. Pilih skala yang sesuai bagi mewakili laju dan masa yang diberi. B. Plot titik yang mewakili pasangan nilai laju dan masa. C. Sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris. Kita lihat kepada graf. Kita lihat kepada data yang diberi daripada jadual. Laju diwakili oleh paksi Y, maka laju kita adalah bermula dengan kosong. Dan berakhir dengan 50. Paksi X kita diwakili oleh masa, dimulakan dengan nilai kosong dan berakhir dengan nilai 5. Jadi kita akan pilih skala yang sesuai. Jadi kita akan ambil pembaris dan buat satu garisan tegak iaitu garisan paksi Y, garisan mengufuk paksi X. Kita lihat kepada nilai yang diberi untuk paksi Y yang melibatkan laju. Nilai 0, 10, 20, 30, 40 dan 50. Di sini kita lihat adalah gandaan 10.
Jadi kita akan mengambil 2 petak. Okey, skala yang sesuai mewakili 10 dan seterusnya 20, 30, 40 dan 50. Seterusnya kita akan lukis paksi X. Okey, lihat kepada nilai yang diberi. Paksi X melibatkan masa. Nilai yang terlibat adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi kita akan mengambil 2 petak mewakili nilai 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Seterusnya B kita akan plot titik. Kita lihat titik pertama iaitu 0, 0. Jadi kita letak pada asalan. Titik yang kedua adalah 1, 0. Paksi X kita 1. Titik yang kedua ialah 1, 10. Paksi X kita adalah 1 dan paksi Y kita adalah 10. Jadi kita tandakan dengan titik. Dan seterusnya 2 dengan 20, tandakan. 3 dengan 30, 4 dengan 40 dan akhir sekali iaitu nilai 5 dengan 50. Setelah ditanda, kita ambil pembaris dan kita gariskan untuk membentuk graf laju masa. Melukis graf laju masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa. Boleh rujuk kepada buku teks muka surat 195. Lihat kepada contoh. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak dengan 1600 T dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut. Untuk tempoh T lebih besar atau sama dengan 0 dan T kurang atau sama dengan 0.5. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, langkah A, kita akan bina satu jadual laju masa. Dan kita ambil persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Okey, jadi kita akan bina jadual yang melibatkan masa dengan laju. Masa diwakili oleh paksi X dan laju diwakili oleh paksi Y. Okey, masa adalah paksi X dan laju kita adalah paksi Y. Okey, di sini kita lihat kepada julat yang diberi iaitu nilai T kita berada di antara 0 dan sehinggalah 0.5. Jadi kita boleh gantikan nilai julat yang diberi. Okay, T kita gantikan dengan 0. Jadi kita masukkan dalam persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Jadi kita gantikan T dengan 0. Maka 800 tolak 1600 darab dengan 0 akan dapat 0. Jadi V kita adalah 800. Dan kita masukkan nilai T kita adalah 0.5. Jadi V sama dengan 800 tolak 1600 darab dengan T 0.5. 0.5 darab dengan 1600 adalah bernilai 800. 800 tolak dengan 800 maka V adalah 0. Okey, setelah kita dapat nilai, kita akan lukis graf laju masa dengan memplotkan titik berdasarkan jadual yang dibina. Okey, jadi kaedah untuk melukis graf adalah kaedah yang sama. Okey, kita akan lukis paksi Y dan juga paksi X. Paksi Y diwakili oleh laju dan paksi X diwakili oleh masa. Jadi kita akan ambil titik iaitu 0 dengan 800. Jadi kita lihat di sini bezanya terlalu besar. Jadi kita gunakan lebih kurang 5 petak mewakili 800. Dan kita lihat pada paksi X iaitu 0.5 dengan 0. Jadi X kita adalah 0.5, Y kita adalah 0. Maka kita guna 5 petak untuk mewakili 0.5. Setelah
titik kita ditanda, maka kita akan mengambil pembaris dan kita sambungkan titik sehinggalah menjadi graf laju masa. 7.2b kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Graf laju masa, luas di bawah graf adalah bersamaan dengan jarak yang dilalui. Lihat kepada contoh. Hitungkan jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Kita lihat di sini graf laju masa. Jadi untuk mencari jarak ialah luas di bawah graf. Kalau kita lihat di sini kita lihat adalah bentuk trapezium. Jadi kita kena ingat formula luas trapezium. Lihat kepada penyelesaian. Kita letakkan nilai sisi di sini adalah 5. 5. Seterusnya 10 dan 4/5. Jadi jarak sama dengan luas trapezium. Jadi kita kena ingat formula trapezium. Jadi trapezium adalah 1/2 darab dengan sisi yang selari, iaitu A tambah B. A tambah dengan B. Darab dengan sisi mendatar C. Di sini saya wakilkan dengan nilai dengan A, B dan juga C. Jadi kita akan lihat penyelesaian 1/2. 1/2. Kalau kita nak letak A tambah B di hadapan atau di belakang pun boleh. Jadi di sini dia letak 1/2 darab dengan C. Darab dengan A tambah B. Jadi C kita 4/5. Dan A kita adalah 5 tambah dengan B iaitu 10. Jadi kita akan kira, kita akan dapat 6 km. 7.2c mentaksir graf laju masa. Rujuk kepada muka surat 200. Kita lihat kepada graf. Di sini kita mentafsir graf. Tafsiran graf laju masa. Kita lihat di sini iaitu PQ. PQ merupakan pecutan. Maksudnya di sini adalah kelajuan objek bertambah. Dan kita lihat kepada QR. QR iaitu objek bergerak dengan laju seragam. Iaitu garis mendatar. Dan kita lihat kepada RS. RS ialah kelajuan objek berkurang. Berkurang atau dikenali sebagai nyah pecutan. Iaitu tidak ada perubahan arah. Iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Daripada graf ini, kita lihat ditandakan dengan A, B dan juga C. A diwakili oleh luas di bawah graf. Jadi A ini adalah jarak. Jadi jarak adalah merupakan luas. Jadi kita lihat bentuknya adalah seperti bentuk trapezium. Maka untuk mencari jarak bagi bahagian A, kita akan guna rumus luas trapezium. Kita lihat kepada bahagian B. Di sini diwakili oleh jarak. Dan bentuknya adalah bentuk segi 4. Maka kita akan guna jarak bersamaan dengan luas segi 4. Dan kita lihat kepada C. C kita lihat bentuknya adalah segitiga. Maka untuk mencari jarak di kawasan ini, kita guna rumus luas segitiga.
mentafsir graf laju masa, boleh rujuk kepada muka surat 201. Okey, kita lihat kepada contoh soalan. Okey, graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter saat -2 bagi 5 saat yang pertama. Kita lihat soalan yang pertama A. Kadar perubahan laju masa 5 saat yang pertama adalah di bahagian ini. Kadar perubahan laju merupakan kecerunan. Kita lihat kepada penyelesaian. Jadi kadar perubahan laju adalah perubahan laju berkaitan dengan perubahan masa ataupun kecerunan. Di sini kita wakilkan dengan titik 0, 20 dan 5, 40. Jadi untuk mencari kecerunan, kita akan di bahagian atas adalah paksi Y, di bahagian bawah adalah paksi X. Maka kita akan tolak 40 tolak dengan 20. Bermaksud Y tolak Y. 40 tolak dengan 20 bahagikan dengan X tolak X, iaitu 5 tolak dengan 0. 40 tolak dengan 20 adalah 20. Bahagi dengan 5. 20 bahagi 5 akan dapat 4 meter saat -2. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan B. Huraikan gerakan kereta bagi 5 saat yang kedua. Okey, 5 saat yang kedua. Kita lihat kepada penyelesaian. Okey, 5 saat kedua adalah di kawasan ini, iaitu 10 tolak dengan 5. Jadi 5 saat. Graf di sini menunjukkan kereta bergerak dengan laju seragam. Disebabkan graf mendatar, laju seragam kita rujuk kepada paksi Y, iaitu 40 meter saat -1 untuk tempoh masa 5 saat. Okey, lihat kepada soalan C. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, lihat pada penyelesaian. Okey, jumlah jarak merupakan luas di bawah graf. Jadi jarak untuk 15 saat, yang pertama kita lihat di sini adalah diwakili oleh luas trapezium. Yang kedua diwakili oleh luas segi empat. Yang ketiga diwakili oleh luas trapezium. Luas trapezium iaitu rumusnya ialah 1/2 darab dengan mendatar dan darab dengan dua selari, dua garis yang selari. Iaitu 1/2 darab dengan 5 darab dengan sisi yang selari kita akan tambah, iaitu 20 akan tambah dengan 40. 20 tambah dengan 40. Kita akan dapat 1/2 darab dengan 5 darab dengan 60. Kita akan dapat 150. Tambah dengan segi 4. Di sini ada segi 4. Panjang dan lebar. Panjang tinggi adalah 40. Lebar adalah 10 tolak 5. Jadi 5 darab dengan 40 kita akan dapat 200. Tambah dengan bentuk yang ketiga adalah trapezium. Sisi selari kena tambah. 1/2 akan tambah dengan sisi mendatar. 15 tolak dengan 10. 15 tolak 10 adalah 5. Darab dengan sisi yang selari ditambah, iaitu 40 tambah dengan 60. Jadi kita akan kira, kita akan dapat 250. Jadi kita akan tambah ketiga-tiga luas graf. 150 tambah dengan 200 tambah dengan 250. Kita akan dapat 600 meter. Secara kesimpulannya, kita lihat di sini graf gerakan. Graf gerakan ini terbagi pada dua, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Perbezaan di antara dua graf ini ialah kalau kita lihat untuk jarak masa, paksi Y menunjukkan jarak dan paksi X menunjukkan tempoh masa. Di sini kita lihat graf laju masa, paksi Y mewakili laju dan paksi X mewakili tempoh masa. Jadi untuk jarak masa kita akan dapat cari kecerunan. Kecerunan kita adalah merupakan laju.
Dan di sini kita lihat kalau kecerunan untuk laju masa, kecerunan ia adalah pecutan. Dan untuk mencari kecerunan adalah sama, kita menggunakan konsep titik. Dan seterusnya terlihat jarak. Kalau kita lihat untuk graf jarak masa, jarak terus kita lihat kepada paksi Y. Untuk laju masa, jarak kita adalah merupakan luas di bawah graf. Kalau lihat di sini, graf melibatkan luas segitiga, luas segi empat dan juga luas segitiga. Di sini kalau jarak masa, kecerunan O ke A adalah kecerunan positif menuju ke destinasi. A ke B menunjukkan kecerunan sifar iaitu pegun. Dan B ke C menunjukkan gerakan menuju ke tempat asal. Jadi laju positif dan laju negatif menunjukkan arah yang bertentangan dalam suatu gerakan. Kita lihat pada graf laju masa. Kalau OP, O ke P adalah kecerunan positif, iaitu laju bertambah ataupun pecutan bertambah. PQ merupakan kecerunan sifar, iaitu tiada perubahan laju dan dalam keadaan laju yang seragam. QR iaitu kecerunan negatif, laju berkurangan dan berlakunya pecutan. Jadi itulah perbezaan di antara dua jenis graf jarak masa dan graf laju masa. Jadi berakhirlah kita untuk tajuk bab 7 iaitu graf gerakan. Sekian, terima kasih.